وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'd, alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan kita untuk pagi ini, untuk kita sama-sama dapat hadir dan duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk pagi ini, baik. Untuk pagi ini insya-Allah kita akan sambung lagi tadabbur kita di juzuk yang ke-30. Juzuk yang ke-30 iaitu pada surah yang ke-83, surah Al-Mutaffifin. Surah yang ke-83 iaitu surah Al-Mutaffifin. Apapun kita mengalu-alukanlah kepada sahabat-sahabat live kita yang mungkin tak dapat bersama. Jadi saya jemputlah untuk tuan-tuan yang live dengan saya boleh share dan juga boleh panjang-panjangkan video ini, live ini kepada rakan-rakan di Facebook kita. Mudah-mudahan ini sebahagian daripada amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan ramai lagi lah yang beroleh manfaat, insya-Allah. Okey, untuk surah Al-Mutaffifin, surah ini seperti mana saya sebutkan sebelum-sebelum ni, dia berada di celah-celah 3 surah yang sama. Iaitu pada surah At-Takwir, kemudian pada surah Al-Infitar dan juga pada surah Al-Insyiqaq. Yang ini 3 surah yang Nabi sebutkan. Kata Nabi SAW, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul 'ain falyaqra idza syamsu kuwirat idza as-samaa'u fatarat idza as-samaa'u syaqqat. Sesiapa yang nak melihat suasana ataupun keadaan hari kiamat itu seperti mana melihat dengan dua matanya, maka bacalah surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan juga surah Al-Insyiqaq. Tiga-tiga surah ini tuan-tuan berada pada surah yang ke-81, 82 dan 84. Tiba-tiba di antara 3 surah ini, di celahnya pada surah yang ke-83 ada surah Al-Mutaffifin. Apa kaitan surah Al-Mutaffifin dengan 3 surah ini? Yang ini kita sebut sebagai kesinambungan surah ini. Kalau tuan-tuan perhatikan, tengok pada surah Al-Infitar, surah yang ke-82, surah sebelum tu. Perhatikan pada surah Al-Infitar, bila Allah Ta'ala cerita tentang langit runtuh pada surah Al-Infitar, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 surah Al-Infitar. Cuba tengok. Surah Al-Infitar ayat 13, ayat 14, Allah Ta'ala tekankan, highlightkan ada 2 golongan yang akan dihisap pada hari kiamat nanti. Golongan pertama, Allah Ta'ala kata innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Pertama, golongan yang soleh, beramal soleh ni, abrar, mereka akan diletakkan berada dalam syurga yang dipenuhi dengan kenikmatan yang besar. Wa innal fujjar, manakala golongan yang derhaka kepada Allah, lafi jahim, mereka akan berada di dalam neraka Jahannam. Ni Allah highlightkan 2 ni. Dan 2 ayat ini, 13-14 ni, Allah detailkan pada surah Al-Mutaffifin. Di mana? Cuba tengok surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83. Perhatikan ayat yang ke-7. Daripada ayat 7 sampai ayat 17, Allah Ta'ala detailkan, bercerita tentang orang yang derhaka dalam 10 ayat ini.
macam mana keadaannya, siapa mereka, kenapa jadi macam tu, sekian-sekian. Ni Allah Ta'ala detailkan 10 ayat daripada ayat 7 sampai ayat 17 surah Al-Mutaffifin, golongan derhaka. Manakala golongan Al-Abrar, Allah Ta'ala tekankan dan highlightkan cerita sifat mereka, iaitu pada surah Al-Mutaffifin daripada ayat 18 sampai ayat 28, 10 ayat juga. Siapakah Al-Abrar ini? Macam mana nikmat yang mereka terima, apa minuman yang Allah Ta'ala sediakan bagi mereka, dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada golongan Al-Abrar. Okay? Kemudian surah yang berikutnya tu surah Al-Insyiqaq. Allah Ta'ala kembali balik cerita tentang berkaitan tentang hari kiamat, iaitu langit yang terbelah ataupun langit yang runtuh pada sebelum berlakunya hari kiamat. Okay? Nanti kat surah ni tuan-tuan, nak dipendekkan cerita, okey, itu untuk kita punya gambaran besar kita macam mana di antara 4 surah yang berkaitan ini, macam mana Allah Ta'ala susun surah-surah ini. Dia ada satu cerita, ada babak-babak dia. Manakala untuk surah Al-Mutaffifin, big picture surah ni tuan-tuan, dia disimpulkan kepada 4 bahagian. Pertama, bahagian ayat pertama sampai ayat yang ke-6, Allah Ta'ala bercerita tentang golongan yang dikenali sebagai At-Tatfif, yang mengurangi timbangan. Ini ayat 1 sampai ayat 6. Kemudian bahagian yang kedua, daripada ayat 7 sampai 17, ini cerita tentang golongan fujar, ahli neraka. Manakala ayat yang ke-18 sampai 28, ini bahagian yang ketiga, cerita tentang golongan abrar, ahli syurga. Manakala bahagian yang keempat, daripada ayat 29 sampailah ayat yang ke-36, yang ini Allah Ta'ala memberi motivasi kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang menerima macam-macam kesusahan, penderitaan dalam perjuangan mereka menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada cerita, nanti kita akan jumpa orang Quraisy mengejek-ngejek Nabi, ketawa-ketawakan Nabi, dan Allah Taala suntik semangat kepada orang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menempuh kesusahan-kesusahan tersebut. Ini kita boleh nampaklah dalam 4 bahagian ini di dalam surah Al-Mutaffifin. Baik, untuk permulaan surah ini, seperti mana yang saya selalu sebutkan, kita kena kenal pasti dulu surah ini adalah surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah. Majoriti ulama tafsir meletakkan surah Mutaffifin adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Sebab ada banyak tempat dalam surah ini yang menunjukkan ciri-ciri ayat Makkiyah. Pertama, iaitu pada ayat yang ke-12, Allah Ta'ala ambil perkataan yang sering disebutkan oleh orang Quraisy, iaitu idza tutla alaihi ayatuna qala, kata mereka, asatirul awwalin, Quran ni, cerita-cerita Muhammad ni semuanya adalah dongengan-dongengan orang terdahulu. Ini memang dialog ataupun ucapan kebiasaan bagi orang Quraisy kepada Nabi SAW. Nak tuduh Nabi ni mengarut, ahli sihir dan sebagainya. Ini asal ucapannya. Ini ciri-ciri Quraisy Mekah. Manakala bahagian yang keempat tadi yang saya katakan, ayat 29 sampailah ayat terakhir surah ini, itu cerita berkaitan tentang peristiwa masa Nabi susah menghadapi tentangan Quraisy. Nabi dalam keadaan minoriti di Mekah. Nabi dan sahabat ada yang dizalimi, diseksa, bahkan ada yang dah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka Allah Ta'ala suntik semangat kepada orang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus tabah dan sabar menghadapi perjuangan-perjuangan mereka yang ditentang oleh Quraisy. Ini ada cerita dia. Nanti kita akan sentuh. Itu kenapa dipanggil sebagai surah Makkiyah. Namun dalam satu riwayat daripada Ibnu Majah dan juga An-Nasa'i, mereka mengatakan surah Mutaffifin ni adalah surah Madaniyah. Katanya riwayat daripada Abdullah bin Abbas, dia kata apa? Setelah Nabi hijrah dan duduk di kota Madinah, Nabi melihat orang Madinah ni, dia punya muamalah dia, perniagaan dia, berniaga dia sangat teruk. Maknanya banyak sangat penipuan.
yang mereka lakukan, mungkin penipuan, rasuah, riba dan sebagainya, maka kata Abdullah bin Abbas, saat itulah Allah Ta'ala turunkan ayat wailul lil mutaffifin. Ini asbabun nuzul lah. Okay, ini dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan juga riwayat Ibnu Majah. Bila kata ayat ini diturunkan setelah Nabi hijrah dah ke Madinah, maka kita faham itu adalah ayat Madaniyah. Namun tak menjadi satu isu besar pun. Memang kita tak nafikan dalam satu surah ada kala sebahagian turun di Madinah selepas hijrah, ada sebahagian turun sebelum hijrah. Itu tak menjadi satu pelik dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini untuk kita punya mukaddimah kita, untuk kita nampak gambaran ini surah Mekah ataupun surah Madinah. Baik, untuk ayat yang pertama, kita tengok ayat yang pertama ini Allah Ta'ala sebut berkaitan tentang wailun lil mutaffifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailun lil mutaffifin, celakalah, kebinasaan besarlah kepada golongan al mutaffifin. Dalam Quran hanya ada 2 surah sahaja yang Allah mulakan permulaan surah dengan kalimah wail. Kalau tengok dalam tafsir Imam Jalalain, Imam Suyuti dan Imam Mahali, dia menyebutkan kalimah wail ni ada 2 maksud. Pertama, wail ini disebutkan sebagai isim wadi finnar. Dia adalah nama lembah dalam neraka. Ada orang kata kan ada neraka wail kan? Ada orang sebut macam tu. Neraka Jahannam, neraka Jahim, neraka wail, neraka Saqar dan sebagainya. Namun daripada lidah orang Arab, kalimah wail ini dia adalah bermaksud celaan. Maknanya kalau kata Imam Suyuti dan Imam Mahali, kalimah wail ini iaitu Allah Ta'ala sedang menzahirkan kemarahan yang meluap-luap. Maknanya kalau kita jumpa kalimah wail dalam Quran, maka ertinya Allah Ta'ala sedang menzahirkan kemarahan dia, kemurkaan dia. Dan ini lebih dekat dengan lahjah, logat Arab ni. Orang Arab kalau dia nak marah ke apa, dia selalu guna kalimah-kalimah wail macam ni. Dan kata ulama tafsir, ini Allah Ta'ala sedang menzahirkan kemarahan dia. Dan dalam Quran ada 2 surah saja Allah mulakan dengan kalimah wail. Sebab apa? Pattern Quran kan, kebiasaan Quran ni kita akan tengok permulaan surah Allah Ta'ala akan buka dengan kalimah yang memuji nama dia. Alhamdulillah, tabarakallazi kan, subhanallazi, sabbihisma rabbika. Semua ayat yang memuji nama Allah. Bahkan dimulakan dengan huruf pun alif lam ra. Ini satu pujian-pujian kepada Quran dan sebagainya. Tapi 2 surah ini Allah buka dengan kalimah wail. Satu wailul lil mutaffifin, satu lagi wailul likulli humazatil lumazah. Dua-dua berada di juzuk yang ke-30. Satu surah Al-Mutaffifin, satu lagi dalam surah Al-Humazah. Kenapa Allah Ta'ala sebut 2 surah ini dimulakan dengan kalimah wail? Sebab persamaan 2 surah ini dia bercerita tentang hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Surah Al-Mutaffifin, Allah cela orang yang ambil hak sesama manusia. Okey? Kurang jelas okay. Ambil hak sesama manusia. Manakala surah Al-Humazah, orang yang mencela ataupun mengumpat peribadi manusia yang lain. Dua-dua masalah tentang hubungan sesama manusia lah. Okay? Cuma bezanya Al-Mutaffifin cerita tentang hak manusia, manakala Al-Humazah cerita tentang menyerang ataupun merendahkan peribadi orang lain. Pendek kata, Allah Ta'ala nak tekankan kepada kita, di samping Islam menjaga hubungan dengan Allah, jangan dipinggirkan hubungan dengan manusia. Sebab sebahagian daripada talbis iblis, tipu daya iblis ni, iaitu kita terlalu menjaga hubungan dengan Allah sampai kita lupakan hubungan dengan manusia. Selalu sangat kita jumpa orang soleh, orang baik, orang masjid, orang surau, tapi dalam masa yang sama dengan adik-beradik bergaduh, jiran tetangga bergaduh, rakan sekerja bergaduh, kadang cakapnya celupa, bahasanya kasar. Yang ini kita tak boleh nafikan. Okay? Dan ini yang nak di-highlightkan dalam agama kita. Di samping kamu menjaga hubungan kamu dengan Allah, kamu juga wajib dan tahu kamu menjaga hubungan dengan sesama manusia. Sufyan Ats-Tsauri ada sebut satu ucapan. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dia kata apa? Membawa dosa kita dengan Allah
sebenarnya tidaklah sebesar membawa satu dosa kita dengan sesama manusia. Sebab dosa kita dengan Allah selain syirik, kita boleh bertaubat direct dengan Allah Ta'ala pada bila-bila waktu. Tapi dosa kita dengan manusia, nak ataupun tidak, kita kena bertemu dengan dia, bagi tahu apa yang salah kita, dan kita kena mohon maaf pada dia. Saya dah minta maaf, saya dah mengutuk Abang Syuaib ni. Contohlah, Abang Syuaib bertanya, apa yang Ustaz kutuk? Saya pun bagi tahu sekian. Ikut pada Abang Syuaib lah, fikir saya nak maaf ataupun tidak. Benda tu besar. Apatah lagi hari ni orang mengumpat, mengutuk di laman sosial. Dia tak pernah jumpa orang tu, dia tak pernah kenal pun, tapi duk mengata terus kan. Macam mana dia nak bertemu, nak bercakap, nak bagi tahu saya pernah cakap awak sekian-sekian, potensi saya punya kejahatan tu sekian-sekian keadaan dia bukan perkara yang sangat mudah. Sangat sukar sebenarnya. Sebab itu dosa dengan manusia ni besar, dan kita kena tahu dia adalah sangat-sangat berat untuk ditanggung dekat akhirat kelak. Sebagai satu contoh lah, saya buat satu ni hikayat bukan riwayat, hikayat cerita-cerita yang selalu diceritakan oleh ibu saya. Dia kata apa, dosa orang mengumpat ni, dosa dengan manusia ni susah dan beratnya macam satu cerita. Dia kata ada seorang anak murid, dia pernah cela guru dia. Jadi sebabkan satu hari murid ni bertaubat dan dia mengadulah pada guru dia, saya ni pernah cela guru sekian-sekian, apa yang saya perlu buat untuk saya dapat kemaafan lah daripada guru. Guru dia kata tak payah susah, mudah sahaja. Nanti kamu datang daripada rumah kamu nanti esok nak ke sini rumah saya, saya minta kamu cabut bulu-bulu ayam. Ini kamu bawa seekor ayam hidup, kamu cabut daripada rumah kamu sampai ke rumah saya. Bila kamu cabut bulu ayam tu, kamu buang sajalah bulu-bulu ayam tu sepanjang perjalanan kamu. Macam saya lah, saya duduk hijau, saya nak ke USJ ni tuan-tuan, sepanjang jalan tu bulu ayam tu saya cabut, buang merata-rata sepanjang jalan. Nanti bila kamu jumpa dengan saya nak tengok ayam tu maknanya dah tak ada bulu dah. Nanti kamu daripada rumah saya balik ke rumah kamu, nanti kamu kutip balik semua bulu ayam yang kamu cabut tadi. Ini guru dia pesan, dia cerita hikayat tuan-tuan, bukan cerita riwayat, hikayat. Anak murid dia kata kalau itu saja tugasannya tak susah manalah. Maknanya nanti saya cabut balik, saya kutip balik, sampai rumah saya sembelih, masak, saya bagi hidangan kat tok guru, macam itulah mudah. Dia faham macam tu. Jadi dia buat, esoknya dia balik rumah dia, bawa seekor ayam pergi ke rumah guru dia, dalam keadaan dia cabut bulu ayam tu satu-satu, kemudian dia buang. Sampai kepada guru dia tengok, puas hati. Tengok saya dah buang dah bulu ayam ni. Puas hati? Dia kata puas hatilah, tapi saya kesian tok guru kenapa suruh cabut hidup-hidup, menjerit ayam ni kan. Dia kata tak apa, awak buat saja. Dia kata sekarang tugas kamu yang kedua, balik rumah kamu, kutip balik bulu-bulu ayam yang kamu cabut tadi. Anak muda kata tak ada hal, boleh. Dia pun balik ke rumah dia, kutip. Sampai ke rumah dia, dia dalam keadaan tak puas hati. Dia terus pergi jumpa tok guru dia. Dia kata, wahai tok guru, saya tak boleh tunaikan permintaan tok guru. Kenapa? Sebab sepanjang saya pulang tadi, saya nak kutip bulu ayam tak ada dah. Dah terbang sana, terbang sini. Guru dia kata apa? Itu yang saya nak ajar kepada kamu. Kamu cerita tentang keburukan saya, fitnah manusia ni, kamu rasa mudah bagi kamu, tapi menyakiti saya. Tapi bila kamu nak mengutip balik, nak ambil balik ya kesalahan-kesalahan kamu, itu benda yang sangat sukar. Boleh jadi benda tu dah tersebar luas dah kepada orang lain, dan kita tak tahu dosa kita macam mana nanti. Saya sampai kepada orang ini, kita boleh cakap dengan dia, saya fitnah saja. Tapi orang ni dah bagi tahu pada orang lain dah bagi tahu pada orang lain. Benda tu lebih sukar sebenarnya. Kesukaran kamu nak mengutip balik bulu-bulu ayam tu, begitulah kesukaran kamu sebenarnya nak menutupi dosa-dosa kamu dengan sesama manusia. Ini pengajaran lah. Cerita ni sangat memberi kesan pada saya. Sampai sekarang saya fikir panjang kalau nak mengata, nak bercerita, melakukan dosa dengan manusia ni. Kita tak boleh nafikan, kita sentiasa terbuat. Tapi nak buat dengan sengaja, kena fikir panjang. Kita sanggup ataupun tidak nak jumpa, nak cakap, saya buat salah sekian-sekian. Dia tak aci istilah kita. Tak aci lah kalau kata, kalau nak raya Tuan Haji Syarudin saya kosong-kosong Tuan Haji kata kosong-kosong. Benda tu tak memadai. Kena bagi tahu apa yang kita buat supaya orang tu tahu dia redha ataupun tidak dengan tindakan kita, dosa yang kita telah lakukan. Memaafkan lebih baik. Kan? Jadi kalau kita misalnya orang akan minta maaf kita, kalau dia kata in general saja, lebih mudah kita untuk memaafkan. Tapi bila dia detail out, elok-elok tadi nak maafkan, fikir kan? Betul. Dari sudut kita yang memaafkan. Can you repeat the question? Okay.
Baik, soalannya macam mana soalan tadi, Puan? Apa dia, kalau tak detail apa kesalahan yang kita telah buat, lebih mudah untuk orang yang lebih fitnah untuk memaafkan kalau dia tahu detail lagi. Okey, kalau orang yang nak minta maaf ni dia tak detail kan, sekadar minta maaf secara umum, mudah yang nak memaafkan tu maafkan. Yalah, saya maafkan. Manakala kalau dia detail kan, membuatkan orang tu fikir panjang lah saya nak maaf ataupun tidak. Itu soalannya. Jadi jawapan saya sebenarnya memang kalau bagi yang memaafkan, cukuplah dia hanya tahu okey, awak buat salah dengan saya maafkan awak. Clear lah. Cuma yang saya sebutkan ni supaya kita fikir panjang, kita kena letakkan, kita kena minta maaf pada orang dalam keadaan kita kena bagi tahu detail. Yang itu menjadi beban berat pada kita. Saya rasa saya tak mampu nak cakap detail apa yang saya buat salah pada tuan, pada puan dan sebagainya. Yang itu yang membuatkan kita fikir panjang untuk melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Okey. Jadi yang memaafkan pun sepatutnya tak perlu detail lah. Saya dah tahu awak buat salah, tak apalah. Puncanya daripada awak, okeylah saya maafkan. Itu clear lah. Cuma kita yang nak mengumpat orang, nak buat salah dengan orang ni, kita kena fikir panjang. Sanggup ataupun tidak kita nak detailkan kesalahan kita dengan dia. Rasa-rasa dia boleh maaf ataupun tidak. Sebab selalunya kebiasaan. Bila kita minta maaf dengan orang akan tanya balik, awak buat salah apa dengan saya? Takkan kita nak kona lagi kan? Mesti cakap, saya lah yang buat sekian. Saya lah membuatkan bisnes awak macam ni. Saya lah yang dulu rosakkan imej awak, nama awak. Benda tu yang membuatkan orang. Jadi benda tu yang saya sebutkan tadi tu adalah untuk yang mengumpat, yang melakukan dosa supaya fikir panjang. Yang memaafkan tak perlu ambil tahulah detail, tak payah detail tak apa. Okey, saya tahu awak salah, saya maafkan. Clear dah. Cuma kita yang buat dosa ni, kita kena fikir panjang. Sanggup ataupun tidak kita nak detailkan salah kita dengan orang lain. Dan supaya dia betul-betul maafkan kita. Besar ada dosa Ustaz. Bila dia ni buat ni fitnah ni. Betul lah. Sebab itu Allah Ta'ala tekan cerita bab mengumpat sahaja dalam satu surah Al-Humazah. Manakala cerita hubungan manusia ni, Allah Ta'ala jangan pandang enteng, jangan pandang kecil benda tu. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam dua surah ni yang kita tengah sentuh sekarang ni, dimulakan dengan kalimah wail. Okay? Saya sebutkan sebelum-sebelum ni, bila Allah Ta'ala sebut kalimah wail dari sudut gaya bahasa, kita kena cakna dia adalah sesuatu yang sangat besar kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab itu Imam Suyuti kata apa? Allah Ta'ala sedang zahirkan kemarahan dia. Bukan benda kecil ni mana Allah Ta'ala zahirkan. Contoh paling mudah lah, mertua saya dah pernah contoh pada tuan-tuan. Mertua saya orang Jawa. Dia cakap dengan saya bahasa Melayu. Tapi kalau dia marah, automatik keluarlah logat asal dia kan. Jawa cakap Jawa, kalau tuan-tuan orang Perak cakap Perak, yang Kedah cakap Kedah, yang Penang cakap Penang. Anak-anak faham. Kalau mak dah sampai cakap ni mak sedang marah. Maknanya kita sebagai anak-anak kita tahu perangai orang tua kita. Disebut satu perkataan, maknanya dia sedang menzahirkan kemarahan dia. Samalah dalam Quran, bila disebutkan kalimah wail ataupun fawailun, itu erti Allah Ta'ala sedang menzahirkan. Dan kita sebagai hamba kena ambil perhatian sungguh-sungguh pada kalimah-kalimah ini. Allah Ta'ala sebut kan, banyak tempat kalimah wail ni. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah, fawailul lil musallin kan. Kemudian dalam ayat ni ada 2 kali ulang, wailul yawma idzil lil mukadzibin. Ada beberapa tempat yang Allah Ta'ala zahirkan kemarahannya kepada manusia yang melakukan sekian-sekian perangai ini. Okey, baik. Pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Allah Ta'ala detailkan siapa golongan al-mutaffifin ni. Kata Allah Ta'ala, allazina idza talu alan nasi yastawfun, iaitu orang yang apabila dia menerima takaran daripada orang lain, dia minta dipenuhi, minta sempurnakan saya punya timbangan ataupun lebihkan lagi. Maknanya dalam bahasa mudah, kalau dia ni pembeli, dia minta penjual, saya beli 1 kilo, awak kena sempurnakan 1 kilo. Kalau lebih baik. Ini kita punya perangai kan. Tak pernah lagi pembeli kata tak apa, kalau saya beli 1 kilo awak bagi 500 gram okey je. Tak ada, takkan berlaku. Sifat kita. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan kalau dia ni penjual pula, bila dia menimbang timbangan tu, dia akan kurangkan timbangan tu.
Maknanya kat sini Allah Ta'ala sebut ada dua sifat, dua perangai. Kalau dia pembeli, dia minta hak dia disempurnakan atau dilebihkan. Tapi kalau dia penjual, dia akan mengurangkan hak orang lain ataupun mengurangkan timbangan. Baik. Ayat yang kedua, yang ketiga ni tuan-tuan sebenarnya secara asasnya kita dah faham dah. Maknanya orang yang mementingkan keuntungan dia sampai dia ni menafikan hak orang lain, mengambil ataupun mengurangi hak orang lain. Sebelum kita nak masuk kepada tafsiran dua ayat ni, golongan mutaffifin ni ataupun orang yang kurang timbangan ni sebenarnya bagi kita lah, ni ada dosa yang remeh kot, mungkin kecil lah bagi kita, alah setakat saya kurangkan sikit-sikit ni tak ada hal. Tapi hakikatnya ini adalah hukum ataupun dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab al-mutaffifin dia datang daripada kalimah tatfif. Tatfif ni dia mengurangi timbangan dengan kadar yang sedikit. Sikit saja. Tapi sebenarnya tidak di sisi Allah Taala, sebab dia bercerita berkaitan tentang hak orang lain. Ini bukan benda yang simple, ni berkaitan dengan hak. Okey, bukan hak kamu jangan ambil, ni hak orang lain kamu kena tunaikan. Contohlah, saya buat satu contoh. Ada kaum zaman Nabi yang terdahulu diazab kerana mereka melakukan pengurangan timbangan ni. Siapa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa la tanqusul mikyal wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Kata Allah Ta'ala, dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka, seorang Nabi yang bernama Nabi Syu'aib. Dia berkata apa? Nabi Syu'aib kata apa? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Ini bab syirik ni. Kaum Nabi Syu'aib, kaum Madian ni diazab oleh Allah pertama sebab dia syirik. Kedua, wala tanqusul mikyal wal mizan. Dosa mereka yang kedua yang besar yang menjadi mereka diazab oleh Allah, iaitu janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Tuan nampak? Ni dua dosa yang dilakukan oleh orang Madian yang sehingga menjemput azab daripada Allah. Satu syirik, satu lagi mereka jadi golongan mutaffifin, mengurangi timbangan dan juga sukatan. Ini benda ni bukan benda kecil. Mata kita rasa kecil je, tapi tidak di sisi Allah Ta'ala. Sampai kaum yang terdahulu dah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi Syu'aib teruskan lagi, inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Kata Nabi Syu'aib alaihissalam, sesungguhnya aku melihat kamu berada di dalam kemewahan dan aku bimbang kamu akan ditimpa azab bagi orang yang melakukan kesalahan. Okay? Mewah ni, hidup mewah sebab menzalimi hak orang lain. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi kata-kata daripada Nabi Syu'aib, wa ya qaumi auful mikyala wal mizan bil qist. Kata Nabi Syu'aib, wahai kaumku, jadi sekarang ni sempurnakan sukatan kamu dan timbangan kamu bil qist, dengan adil. Wala tabkhasun nas asya'ahum wala ta'tau fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu kurangkan manusia dengan benda-benda yang jadi hak mereka. Jangan ambil hak mereka. Dan jangan kamu melakukan bencana kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak pendek-pendek cerita tuan-tuan, pesanan dan nasihat Nabi Syu'aib ni, kaum dia melawan balik. Apa kata kaum Nabi Syu'aib? Qalu, kata penduduk Madian ni, ya Syu'aib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta halimur rasyid. Kata penduduk Madian, mereka berkata, wahai Syu'aib, adakah solat kamu yang banyak kamu buat tu menyuruh kamu, perintahkan kami supaya meninggalkan apa yang disembah oleh datuk nenek moyang kami, syirik? Yang kedua, atau supaya kami lakukan apa yang kami suka dalam bab menguruskan harta-harta kami. Ini maknanya dua dosa yang Allah highlightkan. Kenapa kaum Madian diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya ini bukan benda yang kecil lah. Yang kita kena tahu, dia adalah sebahagian daripada dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah.
perhatikan pada ayat yang ketiga kalimah kaluhum dan juga kalimah wazanuhum. Kaluhum dia datang daripada iaitu takaran, manakala wazanuhum dia datang daripada kalimah mizan iaitu timbangan. Kalu ataupun mikyal ni dia datang daripada maksud takaran ini merujuk kepada bisnes orang-orang Madinah, maknanya urus niaga orang Madinah. Manakala wazanuhum, timbangan ini merujuk kepada urus niaga orang-orang Mekah. Orang Madinah kan kerjanya adalah bertani, menanam kurma dan sebagainya. Manakala orang-orang Mekah ini kerjanya adalah berniaga dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala ancam mereka yang dalam semua urus niaga, jangan sampai menzalimi dan mengambil hak orang lain. Maknanya bukan sekadar cerita tentang orang yang menakar, takaran dan juga orang yang menimbang, bukan. Tapi dalam semua urus niaga, jangan ambil hak orang lain, jangan tipu orang dan jangan melakukan apa-apa kejahatan dalam urusan-urusan ni. Contohlah tuan-tuan, agama kita ni sempurna. Pembeli ada haknya, penjual pun ada haknya. Kita jangan sampai mengambil hak penjual sampai kita menzalimi dia. Contohlah, dalam satu istilah kewangan Islam, saya lupa satu istilah ni, apa nama dia? Contohlah kita kata macam ni, kita pergi satu kedai, ni biasa kita buat lah, kita tawar-menawar kan. Kita minta lah, bos minta kurang sikit boleh? Kawan tu kata, saya bagi 30, tak apalah, saya bagi RM25 sajalah, saya kurangkan RM5. Mungkin modal dia RM20, RM5 tu kira untung dia lah. Kita minta kurang lagi, dia kata okey lah, tak apalah, saya bagi RM23. Akhirnya kita create satu suasana yang menzalimi penjual. Macam mana? Yang ni biasa kita buat. Dia kata, takkanlah awak bagi saya RM23, tadi saya pergi kedai sebelah, barang yang sama, dia bagi saya RM18. Biasa tak? Kan? Dia bagi saya RM18 ni. Ini selalu tuan-tuan pergi mana? Kalau pergi Vietnam kan, jual beli kain. Ni dia punya pesaing dia ramai sangat. Dia kata, saya pergi kedai sebelah kata RM18. Tiba-tiba bos kata RM20 kan. Macam mana? Dia ni pun dalam keadaan terpaksa kan, kalau tak jual nanti barang tak laku dan sebagainya. Akhirnya tak apalah, tolak sajalah. Kita rasa okeylah, saya pandai bermuamalah, tapi hakikatnya kita sedang menzalimi penjual. Dia pun ada hak dia untuk ambil keuntungan daripada usaha dia. Okey. Samalah juga dengan penjual kepada pembeli. Dalam keadaan kita menimbang dan sebagainya, jangan sampai kita mengurangi timbangan. Hari ini tuan-tuan, contoh paling mudah. Saya percaya zaman tuan-tuan perempuan dulu beli durian macam mana? Longgok kan? Hari ini orang beli durian macam mana? Kilo. Kita tak, yang berat kulit daripada biji. Ini kalau nak dibincang pun satu perbincangan jugalah. Bolehlah dia kata, sebab saya pernah dengar pemborong ataupun penjual, dia borong daripada peraih yang kebun durian ni, sebiji durian RM1 harganya. RM1. Mungkin lebih sikit lah, RM2-3. Tapi yang saya jumpa kalau di Langat, Hulu Langat tu RM1. RM1. Dia jual kepada kita ikut kilo. 1 kilo durian kampung RM15. Di paling murah saya jumpa RM10. Tuan-tuan bayangkan, sebab itu dia tak ada masalah. Dia kopek-kopek, tengok tak keras, tengok mangkau apa, dia kata tak apa, kita tukar baru. Kat situ dia dah makan RM10, RM9 untung lah. Kalau yang dia ambil daripada peraih hanya RM1 saja kan. Kita tak nafikan, tapi berwaspada dalam hal berkaitan dengan urusan ini. Sebab masing-masing ada hak masing-masing. Yang ini kita kena faham, dan yang ini kita sentiasa kena berhati-hati. Sebab dia isu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Al-Mutaffifin dia bukan sekadar bercerita tentang hak sesama manusia, bercerita berkaitan tentang muamalah jual beli ni, tetapi dia juga bercerita berkaitan tentang hak sesama manusia. Jangan sampai kita terambil hak orang lain, ataupun kita terzalimi hak orang lain, ataupun terkurang hak orang lain. Biar hak kita diambil, tapi jangan sampai kita terambil hak orang lain. Contohlah dalam kategori mutaffifin ni, kalau tengok dalam pejabat, kita ada seorang kawan ni kawan baik, kebetulan kita ni ketua jabatan. Kita pun kata kepada ketua jabatan, kita sebagai ketua jabatan, kita nak promote kawan ni naik jawatan dia, naik pangkat dia.
kita pun katalah dia ni bagus, teamwork bagus, datang awal, presentation bagus, semua kerja submit awal, semualah kita promote dia. Tapi sebenarnya hakikatnya kerjanya tak bagus. Tapi sebabkan dia kawan kita pun duk promote dia. Sedangkan ada kawan yang sepatutnya naik tak naik sebabkan kita menzalimi hak dia. Termasuk juga dalam kategori al-mutaffifin. Benda tu kan kita jarang-jarang perasan, tapi itulah yang sebenarnya berlaku. Dalam urus niaga, dalam pekerjaan dan sebagainya. Ataupun dalam kejiranan kita. Kan hak sesama jiran ni ada banyak kan, ada 3 hak. Jiran sesama Muslim, jiran sesama non-Muslim, jiran sesama Muslim yang saudara kita dan sebagainya. Semua ada hak-hak masing-masing. Hak kita sesama jiran iaitu kena jaga keharmonian, jangan buat bising, jangan sampai mengganggu jiran tetangga dan sebagainya. Sampai pernah disebutkan Nabi ingat harta pusaka ni sampai bab kena wasiatkan kepada jiran. Sebab Jibril kalau jumpa dengan Nabi sentiasa pesan tentang jiran ni. Sampai Nabi sangka harta pusaka pun nak diwasiatkan kepada jiran. Nak bagi tahu jiran ni sangat penting dalam kehidupan kita. Dia ada hak-hak dia. Tapi hari ni orang tak berapa kisah sangat dengan hak kejiranan. Kalau duduk di kampung macam saya ni tuan-tuan, terambil hak tanah orang lain, buat pagar kat tanah orang, buat parit dekat tanah orang, kan? Tanam pokok rambutan dekat rumah kita, sampahnya masuk ke rumah jiran, macam-macam. Okey, yang menyakiti hati jiran. Okey, kadang-kadang buat bising kalau di kawasan perumahan, balik lewat malam, pasang lagu, macam-macam lah yang mengganggu hak-hak kejiranan, termasuklah dalam kategori mutaffifin. Sebab kita sedang bermain dengan hak orang lain. Maknanya dia cerita tentang hak. Ataupun kita dalam urusan sebagai seorang rakyat dan juga dengan pentadbir negara, kerajaan kita. Sebagai rakyat, kita nak kerajaan kita the best lah. Sediakan kemudahan, prasarana, bla 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 bla. Hak kerajaan kena tunaikan hak kita sebagai rakyat. Tapi kita jangan lupa, hak kerajaan kepada kita pun kita kena tunaikan. Apa dia? Bayar cukai, bayar income tax. Jangan tipu income tax. Kan, pusing sana, pusing sini sebab tak nak lari daripada tax dan sebagainya. Jangan kita abaikan. Sebenarnya di situ ada hak kerajaan kepada kita. Dalam pendek kata tuan-tuan, dalam semua urusan kena selesaikan dan kena tunaikan hak masing-masing. Okey? Yang ni satu perkara yang Allah Taala tekankan kepada kita. Termasuklah juga dalam berkaitan isu rumah tangga. Kan? Suami ada hak kepada isteri, isteri pun ada hak kepada suami. Jangan sekadar suami hanya nak isteri taati perintah dia, tapi dalam masa yang sama hak isteri suami tak tunaikan, iaitu untuk disayangi, untuk diurus emosinya, kemudahannya, keinginannya, kan, macam-macam yang kita tak tunaikan. Masing-masing ada hak. Seorang bapa ada hak kepada anak, anak ada hak kepada bapa. Contohlah hari ni anak-anak, kita mudahkan anak-anak, bagi je telefon bimbit. Bising sangat bagi telefon bimbit. Nangis je telefon bimbit. Semua benda telefon bimbit. Kita mudahkan saja. Nanti dekat akhirat Allah Ta'ala akan hisap semua orang, dan semua orang nak lepaskan tengkuk masing-masing, dan semua akan cuba cari alasan untuk menarik orang lain supaya menanggung dosa dia. Contohlah, anak akan bagi tahu pada Allah. Ini cari contoh. Macam mana saya dulu tak sembah kamu, macam mana dulu saya tak mengaji Quran, sebab ayah saya tak ajar saya. Hak saya, ayah saya tak ajar saya. Dia hanya berikan saya telefon bimbit. Kamu tengok telefon bimbit, dah selesai masalah. Sepatutnya hak saya daripada ayah saya kena ajar saya Quran, kena ajar saya mengaji. Tuan-tuan faham? Semua orang nak lepaskan tengkuk masing-masing. Tapi sekarang ni tak lepas, sebab semua orang terikat dengan hak orang lain. Sebab itu kita kena sedari apa yang kita ada, hak kita kepada orang lain dan hak orang lain kepada kita. Kalau kita fikir benda macam ni tuan-tuan, sebenarnya tak sempat kita nak cari salah orang lain. Sebab kita sendiri pun banyak melakukan kesalahan dan juga kesilapan. Okey, baik. Itulah tuan-tuan berkaitan tentang al-mutaffifin. Okey, dia bercerita bukan sekadar muamalah, mengurangi timbangan, tetapi juga bercerita berkaitan tentang hak-hak kita dengan sesama manusia. Abdullah bin Mubarak tuan-tuan, satu kisah. Abdullah bin Mubarak ni dia jutawan, tapi dia termasuk dalam kategori ulama juga. Kaya tak kaya dia tuan-tuan, Imam Malik bin Anas, kehidupan Imam Malik ni, tuan-tuan kan selalu dengar Imam Malik ni kan dia imam mazhab Maliki. Kerjanya hanya belajar dan mengajar, mengkaji ilmu hadis dan sebagainya. Dia takkan buat benda lain.
Tapi siapa yang tanggung kehidupan dia? Dia ditanggung oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak kata apa? Orang macam Imam Malik ni tak payah kerja. Sebab kalau dia kerja, umat tak dapat manfaat. Jadi dia yang ada apa? Allah Ta'ala berikan ilmu mindset sebagai ahli perniagaan. Dia tahu macam mana nak create duit ni. Dia kata kekayaan dia ni sepatutnya disalurkan kepada Imam Malik bin Anas. Maknanya diberikan allowance, bagi kehidupan, kamu nak keperluan saya yang tunaikan. Saya dia laburkan macam tu. Tuan-tuan boleh nampak. Kalaulah mindset ni masih lagi ada pada jutawan-jutawan Muslim, saya rasa agama kita lagi berkembang, lagi baik kan. Orang-orang yang betul-betul duduk dalam kepakaran dia, tak payah sibuk dah dengan urusan-urusan kerja, tapi dia fokus untuk belajar dan juga mengajar masyarakat. Ini kita tengok ulama-ulama dahulu macam mana. Tapi itu tak menafikan Abdullah bin Mubarak walaupun dia kaya raya, tapi dia juga adalah seorang ulama. Tak nafikan, dia pun menjaga hak dia. Nak jadi cerita tuan-tuan, dia pernah belajar. Dalam satu kitab sebut, Abdullah bin Mubarak ni dia pergi belajar dekat Syam, tak salah saya. Di Syam, kebetulan dia tertinggal pen dia, kolam dia tertinggal. Jadinya tuan-tuan, dia pinjam pen kawan dia, belajar scan, kemudian dia pulang. Balik semula tak salah saya ke Kota Mekah. Sampai ke Kota Mekah tuan-tuan, dia perasan pen yang dia pinjam daripada kawan dia dekat Syam tu dia tak pulangkan. Dia patah balik ke Syam, pulangkan balik, cari kawan tu untuk pulangkan balik pen tersebut. Tuan-tuan, itu hanya cerita sebatang pen sahaja. Dia tahu itu bukan hak dia, dia boleh tunaikan. Kalau kita dari sudut logik, alah pen murah je pun, kawan tu pun tak kisah, dia pun terlupa kot. Tapi tidak pada orang-orang yang menjaga hak sesama manusia. Sebab tahu sungguh ia sangat besar hukumannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pen saja tuan-tuan nak patah balik Mekah ke Syam bukan dekat tuan-tuan, beratus-ratus kilometer. Tapi tak apa, dia menempuh untuk kembalikan hak manusia. Okey, dan kita boleh renung balik muhasabah diri kita. Berapa banyak hak manusia yang kita tak tunaikan ataupun kita dah terambil kan. Kalau saya sendiri tuan-tuan, buku-buku saya, kitab-kitab saya ramai je kawan-kawan pinjam tak pula-pula. Kan, ambil tak pula-pula. Kita pun rasa bila nak guna je rasa macam dah beli kitab ni. Mana kitabnya? Masa saya ingat kawan-kawan pinjam dah ke mana-mana dah. Kita sendiri pun, saya pun sendiri pun kadang terpinjam kitab kawan pun kadang-kadang terlupa. Benda tu dari sudut ibadah kan, baca kitab sebagainya. Tapi dalam masa sama kita pun terzalimi hak orang lain. Masing-masing kena tahulah. Bila kita sedar dan sentiasa bermuhasabah, tak sempat kita nak cari salah orang lain dan tak sempat kita nak tengok kelemahan-kelemahan orang lain. Okey. Ayat yang keempat, kelima dan juga yang keenam. Cerita tentang tengok aib orang lain tuan-tuan, cari kelemahan orang lain ni, saya rasa saya pernah cerita pada tuan-tuan. Ada satu kisah, ada seorang anak ni, dia selalu pergi solat jamaah dengan ayahnya dekat masjid. Jadinya anak ni kata satu hari, ayah, lepas ni saya rasa saya tak nak solat jemaah dekat masjid dah. Saya nak solat dekat rumah. Saya tak nak ikut ayah pergi sembahyang dekat masjid. Ayah nak pergi sembahyang dekat masjid, saya nak sembahyang dekat rumah. Ayahnya marah juga, kenapa kamu tak nak sembahyang dekat masjid? Kamu sembahyang dekat rumah. Kamu kena ikut ayah pergi sembahyang masjid. Dia kata, saya bukan tak nak sembahyang dekat masjid, tapi saya sembahyang dekat masjid, dosa saya lebih banyak daripada saya solat di rumah. Ayah tanya, macam mana boleh solat di masjid jadi banyak dosa? Dia kata, bila saya pergi masjid, hati saya ni sentiasa mengata-ngata orang lain. Saya tengok orang tu solat tak khusyuk, orang ni solat was-was, dia punya wudu tak sempurna, dia punya baca Fatihah tak baik, tak benar, tak betul dia punya tajwid dan sebagainya. Dia sentiasa melihat kelemahan-kelemahan orang yang solat dekat masjid. Solat, dia tidur dekat dalam masjid, macam-macam lah. Jadi ayahnya kata, tak apalah, petang ni kamu ikut ayah semayang dekat masjid, nanti lepas itu kamu nak solat dekat rumah ke dekat masjid, terpulang kepada kamu. Okay. Jadi anak tu kata, tak apa, okay, saya ikut ayah. Ini kali terakhir pergi sembahyang dekat masjid. Sampai dekat masjid tuan-tuan, ayah dia kata apa? Kamu ambil cawan ni, ayah penuhkan dengan air sampai penuh ni, kamu pusing masjid ni 3 kali round, pusing 3 kali. Anak ni pun ikut. Dia kata, ayah kalau lepas ni saya buat, ayah buat yang ayah suruh ni, lepas ni kalau saya tak sembahyang masjid boleh ke? Ayah dia kata boleh, kamu ikut terpulang balik kamu. Jadi ayah dia dah penuhkan, dia pun bawa tuan-tuan, pusinglah satu masjid ni. Pusing round pertama, selesai. Pusing round yang kedua, selesai. Pusing round yang ketiga pun selesai. Habis dia selesai tuan-tuan, dia cakap dengan ayah dia, ayah, saya dah selesaikan saya punya
pusingan, 3 pusingan. Sekarang boleh tak saya solat dekat rumah? Ayah dia kata tak boleh. Ayah dia kata boleh, tapi ayah nak bagi tahu kamu sesuatu. Apa dia? Sepanjang kamu buat 3 kali pusingan dekat masjid ni, kamu duduk orang-orang ni, sekarang ni kamu pusing ni, kamu nampak tak ada apa-apa kelemahan dekat masjid? Maknanya nampak tak ada orang tidur? Nampak tak ada orang buat sekian-sekian dosa? Nampak tak ada orang buat sekian-sekian kesalahan dalam masjid? Kata dia, saya tak nampak. Sebab apa? Sebab apa tak nampak? Sebab terlalu sibuk untuk fokus supaya air yang dibawa tu tak jatuh, tak tertumpah daripada gelas tersebut. Ayah dia kata itulah pengajaran. Kalau kamu fokus pada diri kamu, kamu tak akan nampak kesalahan orang lain. Tapi kalau kamu fokus pada orang lain, jadi kamu tak nampak kesalahan diri kamu. Jadi anak tu tak jadi solatnya di rumah, terus lagi untuk solatnya di masjid. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tengok pada ayat yang keempat, kelima dan juga yang keenam. Allah Ta'ala sebutkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allah Ta'ala menyebutkan dalam 3 ayat ni tuan-tuan, kata Allah Ta'ala, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah manusia ni menyangka ataupun meyakini ulaika annahum mab'uthun, satu hari nanti mereka akan dibangkitkan, liyaumin azim, iaitu pada hari yang sangat besar, di hari akhirat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, iaitu hari yang manusia akan berdiri dan menghadap kepada Tuhan semesta alam. Tuan-tuan perhatikan daripada ayat 1, kedua, ketiga, Allah Ta'ala cerita tentang golongan mutaffifin. Tiba-tiba ayat yang keempat, kelima dan keenam, Allah Ta'ala cerita berkaitan tentang hari kiamat. Melompat ceritanya. Dan sampailah ayat yang ke-7, Allah detailkan sampai ayat 17, cerita tentang neraka, golongan fujar. Kemudian ayat yang ke-18 sampai 28, Allah Ta'ala cerita tentang golongan abrar, ahli syurga berada dekat akhirat. Maknanya 3 ayat saja cerita tentang mutaffifin, kemudian terus melompat bercerita tentang hari akhirat. Apa kaitannya tuan-tuan? Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam Quran pun, kebiasaannya bila cerita tentang dosa, maksiat, kemudian akhirnya nanti mesti Allah Ta'ala sambung berkaitan tentang cerita hari akhirat. Selalunya macam tu patternnya. Kenapa? Okey, apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita? Sebenarnya tuan-tuan, yang inilah Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Real problem manusia melakukan dosa dan maksiat ni adalah keimanannya pada hari kiamat. Dalam ilmu psikologi, masalah ni dia ada 2. Satu namanya presenting problem, satu lagi namanya real problem. Okay? Presenting problem ni macam mana? Contohlah, kita ada masalah yang kita nampak, habis kelas meja semua tak disusun dengan betul, sepak-sepak. Kemudian kita akan nampak orang tak tutup lampu, tak tutup aircon. Itu yang kita nampak presenting problem. Jadi penyelesaian dia apa? Kita dah fikirlah penyelesaian dia. Nanti kita tampal poster, kita bagi tahu jangan membazir sekian. Macam-macam kita buat. Sebenarnya benda tu tetap tak menyelesaikan masalah. Sebab yang kita cuba selesaikan adalah presenting problem. Kita tak tahu apa real problem. Contohlah, nak bagi gambaran lagi. Dalam ilmu rumah tangga, saya rasa saya pernah sebut dah contoh ni. Kalau tuan-tuan pernah tengok, ada satu kajian daripada Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Dia ada sebut, tuan-tuan boleh google ni, kalau dia punya data ni. Dia tunjuk kes-kes perceraian di negeri Selangor adalah kes-kes perceraian yang remeh-temeh. Kes perceraian di Selangor ni kebanyakan ada kes perceraian yang remeh-temeh. Indeks Mahkamah Syariah Negeri Selangor dah saya. Apa dia? Dia kata bercerai sebab pertama, isteri suka basuh baju waktu malam. Suami tak suka. Suami kata tak boleh basuh baju waktu malam sebab bau dia bau masam bajunya. Tak suka. Kedua, isteri bercerai, minta cerai daripada suami sebab suami kalau keluar toilet tak reti nak tutup lampu bilik air. Saya pernah terang kepada tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, kenapa bercerai? Benda-benda remeh-temeh. Rebut remote TV. Suami nak tengok cerita sekian, isteri nak cerita sekian, bergaduh. Kemudian apa lagi? Tak salah saya,
Macam-macam kes lah yang remeh-temeh yang kita rasa tak patut mereka bergaduh. Tapi tuan-tuan, bila dah dikaji, mereka kata sebenarnya masalah besar dia yang dicuba ulas tuan-tuan, kebanyakan hanya membawa kepada presenting problem. Contoh kenapa mereka bercerai dalam hal-hal yang remeh-temeh? Pertama, ada yang kata sebab mereka ni ada masalah kewangan, ekonomi rumah tangga. Suami gaji kecil, isteri gaji besar. Betul ke tuan-tuan? Boleh jadi kan? Tapi kalau nak kata macam tu tuan-tuan, Nabi dengan Khadijah macam mana pula? Contoh. Ini nak bagi contoh. Ada yang kata pula kes mereka bercerai ni sebab mereka ni tak jaga solat jamaah bersama-sama. Agamanya kurang, pendidikan agamanya macam-macam lah, tak jaga solat dan sebagainya. Hakikatnya solution yang dikeluarkan itu semuanya adalah presenting problem. Real problem dia apa? Real problem dia, masalah sebenarnya bukan isu-isu kewangan, isu-isu lain. Sebab contohlah, dulu mak ayah yang duduk di kampung kan, gajinya tak besar pun, kerja pun kerja kampung, tapi boleh besarkan anak dalam keadaan bahagia, tak bercerai-berai kan. Sedangkan duit ni cukup-cukup saja. Nak kata kewangan adalah masalah utama, tak. Masalah real problem dia kenapa bercerai dalam hal yang remeh-temeh, mudah je. Sebab suami dah tak sayang isteri, isteri tak sayang suami, itu saja. Benda-benda yang kecil menjadi sebab saja kenapa mereka bercerai. Hakikatnya sebab mereka dah tak sayang. Itu sebenarnya real problem dia. Dan itulah yang Allah Ta'ala nak highlightkan pada surah Al-Mutaffifin. Manusia melakukan maksiat dosa ni, minum arak, main judi, melakukan perzinaan, apa lagi, mengurangi timbangan, dia bukan masalah yang macam-macam, presenting problem dia. Real problem dia sebab dia tak meyakini adanya hari kiamat. Mereka beriman saja pada hari kiamat, masalah selesai. Sebab siapa yang benar-benar beriman pada hari kiamat, dia tahu setiap percakapannya akan dicatat dan akan ada balasan dekat hari akhirat. Setiap tindakan dia, setiap apa yang difikir, setiap apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dia lakukan, semuanya akan ada hukuman dekat hari kiamat. Kalau dia benar-benar meyakini, maka selesai. Dia tidak akan berani untuk melakukan apa-apa maksiat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah, hari ini kita kata pada orang lain, kamu tak boleh mengumpat ni dosa. Dia tak mengumpat dah, tapi dia boleh melakukan dosa yang lain. Kan? Dia ambil hak orang lain, dia curi hak orang lain, dia gelapkan duit syarikat. Ya, saya tak mengumpat, tapi saya buat dosa lain. Kenapa? Sebab dia tak menutupi real problem. Jadi Allah Ta'ala nak tekankan kepada kita, masalah utama manusia melakukan dosa kepada Allah sebab mereka tak meyakini sungguh-sungguh adanya hari kiamat. Meyakini ada hari kiamat, selesailah semua masalah. Semua masalah akan selesai. Tidak ada manusia yang akan berani melakukan dosa dan juga maksiat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Yang ini 6 ayat pada bahagian yang pertama pada surah Al-Mutaffifin. Kita masuk pada bahagian yang kedua, iaitu bermula daripada ayat yang ke-7 sampailah ayat yang ke-17. Ada apa-apa soalan ke tuan-tuan untuk bertanya? Mungkin ada daripada live kita ke ataupun daripada tuan-tuan yang hadir. Ada apa-apa soalan? Live tak ada, live ada 12 orang. Oh ya, ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Okey, boleh Boleh, insya-Allah kita sambung lagi Baik, untuk ayat yang ke-7 Allah Ta'ala sebutkan, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekali-kali janganlah kamu mengurangi timbangan, sekali-kali janganlah kamu mengambil hak orang lain secara zalim. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya kitab-kitab orang yang melakukan kemungkaran ataupun yang derhaka kepada Allah ini, lafi sijjin, dia akan berada tersimpan di dalam sijjin. Sijjin ni apa tuan-tuan? Sijjin ni dia adalah datang daripada kalimah as-sajnu. Sajnu ni apa? Sajnu ni kalau dalam bahasa kita adalah penjara. Penjara. As-sajnu penjara. Sijjin dia guna isim tasghir. Dia tukar wazan fa'il tu berubah jadi kecil lah. Maknanya as-sajnu penjara, as-sijjin
Okey. Si jin ni dia nak bagi tahu dia adalah penjara yang lebih dahsyat daripada penjara dunia. Okey. Dia bukan isim tasghir, saya minta maaf. Isim tafdil. Maknanya nak memberi gambaran dahsyat. Kalau penjara dunia dia gelap, dia ada penderitaan dia, kemudian dalam keadaan susah dan sebagainya, maka penjara dekat akhirat nanti lebih dahsyat lagi. Dia lebih gelap, dia lebih sempit, dia lebih derita, lebih sebagainya. Ini yang nak digambarkan kepada kita. Baik, si jin, saya nak bagi gambaran pada tuan-tuan. Bila baca ayat ni, saya rasa dia satu perkara yang sangat besar untuk kita highlightkan. Kenapa? Sebab saya bertugas dan saya juga salah seorang tenaga pengajar di penjara Sungai Buloh. Jadi pengalaman saya sendiri kalau saya mengajar di penjara Sungai Buloh, setiap kali masuk ke penjara Sungai Buloh, saya rasa dia macam satu pengalaman yang saya boleh bayangkan. Sehari dua hari selepas saya masuk penjara ni, bukan baru mengajar ni, saya akan keluar dalam keadaan saya akan jadi moody dalam 2-3 hari. Automatik dia akan jadi moody. Sebab tuan-tuan, saya bayangkan macam ni tuan-tuan. Pengalaman saya sendiri, saya masuk penjara je, benda pertama yang tuan-tuan akan lalui adalah bau. Bau ni masuk penjara, bau kalau kata pegawai penjara ni nak bau manusia ni, ni tuan-tuan masuk penjara, tuan-tuan bau lah, itu bau manusia yang sebenar dia. Memang bau dia sangat, kita kata sangat tak menyenangkan, dan itulah yang kita kena terima realiti dia. Kedua, bila kita masuk penjara ni, kita akan tengoklah macam-macam orang yang berada dalam penjara. Daripada yang paling tua sampailah yang muda. Macam-macam hukuman dia di penjara dan sebagainya. Dan kalau dalam penjara ni ada satu istilah penyu. Ada istilah penyu. Penyu ni apa tuan-tuan? Penyu ni kalau ada penjenayah yang makan buting, barang bukti ni macam dadah ke dan sebagainya, dan dia akan telan. Dia akan simpan dalam perut dia lah kan, ataupun dia masukkan melalui dubur dia objek-objek ni. Penjara ni dia akan scanning, sebelum masuk dia akan scanning, dan dia tahu ada objek dalam badan orang ni. Jadi nak pastikan objek tu keluar, dia akan tinggalkan orang ni dekat satu kawasan. Kawasan ni kawasan pejabat, tapi depan pejabat tu ada kawasan ruang. Orang tu akan duduk kat situ, buang air kecil ke buang air besar dekat situ secara terbuka. Sampai benda tu keluar, baru dia akan ambil orang ni masukkan dalam sel. Baru dia buat macam tu. Jadinya tuan-tuan, kami ni macam saya yang masa tu baru sampai, on the way saya nak masuk ke pejabat pegawai ni sebelum kita ada program dengan banduan. Memang nampak 2-3 orang duduk kat tepi tu dalam keadaan membuang dan sebagainya. Memang kita masuk, tuan-tuan bayangkan orang dewasa buang najis macam mana, kita sendiri nak macam nak termuntah. Benda tu saya tak boleh kan. Dia ada satu perasaan yang memang tak sedap dengan muka pegawai penjaranya. Kadang-kadang saya tak tahulah, memang mereka ni direkrut muka macam tu ke, memang tak senyum langsung. Dan siapa yang duduk dalam penjara ni tuan-tuan, memang kemurungan, kesedihan dan sebagainya. Contoh mereka yang duduk penjara ni, kita sangka mereka ni hidup free. Hanya tak free pun. Dia ada dia punya apa kita istilahkan, kerja. Dia kerja. Dia bekerja, dalam masa sama dia juga ada dia punya yelah gaji. Satu lagi apa nama istilah tu? Dia koperasi. Kalau dia nak beli sabun, nak beli slipper dan sebagainya, dia kena ada duit dan dia kena beli dekat koperasi. Nak dapat duit ni tuan-tuan, sama ada dia bekerja ataupun melalui keluarga dia yang datang ziarah, bagi kirim duit, nanti awak beli. Jadi ada juga yang dalam penjara ni yang sebenarnya tak salah, tapi duduk di bawah satu akta tu. Apa saya lupa akta tu. Akta tu dia kena tangkap dan dia masuk penjara walaupun dia tak salah. Ada seorang ni, InsyaAllah dia akan keluar bulan Oktober ni. Apa akta dia? Allah, saya selalu sebut akta ni, lupa dah. Dia dermakan duit dia dekat satu NGO. Okay? Dia nak dermakan duit dekat satu NGO. NGO ni NGO yang ni lah, Palestin dan sebagainya lah. Jadi dia sedekah, tak silap saya, RM50 ke RM200, lebih kurang macam tu. Dia transfer akaun dia ke akaun NGO tu. Sama ada NGO tu ataupun personal.
Jadinya dia ni kena tangkap disebabkan transfer duit untuk niat dia untuk sedekah. Kenapa kena tangkap? Sebab NGO tu ataupun rupanya dia duduk dalam satu akta yang dah dikenal pasti sebagai penjenayah dan juga sebagai seorang pengganas. Apa satu akta? Saya lupa sungguh. Jadi dia ni automatik ditangkap dan terus disumbatkan tanpa ada perbicaraan. Dia tak boleh nak pertahankan. Akta tu apa nama? Sosma. Sosma. Akta Sosma. Okay? Dia dah 2 tahun dah masuk penjara. Bulan 10 ni insyaAllah dia keluar. Nanti tuan-tuan masuk bulan 10 tuan-tuan akan jumpa. Saya tak sebut lah. Dah tengok. Dia ni motivator terkenal tuan-tuan kat Malaysia ni. Dia akan keluar nanti. Tapi itulah akta Sosma ni. Okay? Dia tak boleh dia takkan dibicarakan. Sebab itu hati-hati. Banyak kes yang di penjara lebih kurang 2-3 orang, dia ni tak buat salah, tapi ada orang khianat dia. Kawan dia ataupun saudara dia minta tolong transfer duit, ni duit saya ni, minta tolong transfer kat satu akaun. Contohlah dia buat pembelian secara online kan. Dia tak tipu. Dia kata, awak tolong transfer, saya tak ada duit dalam akaun bank, tapi saya bagi duit kat awak ni. Ni duit, saya bagi RM500. Akaun awak tolong transfer kat akaun sekian. Kawan yang transfer ni tuan-tuan, sebab gunakan nama akaun dia, dia yang akan ditangkap. Kalau dia dapati tempat dia transfer tu adalah mungkin penjenayah ke ataupun benda-benda yang berisiko lah, dia kena tangkap. Sebab itu sangat-sangat kena berhati-hati. Orang tak detect siapa yang jadi itu. Orang detect akaun siapa, daripada siapa kepada siapa. Ini akta Sosma. Yang akta kita lah yang ada dekat sekarang ni. Sebab tu ada 2-3 orang di penjara Sungai Buloh tu ditangkap. Disebabkan tu tuan-tuan, akhirnya keluarga jadi bercerai-berai. Dia duduk dalam keadaan tekanan, tension. Sebab apa? Dia tak salah tapi ditangkap. Hilang pekerjaan, anak beranak dah malu pergi sekolah, anak-anak kena kata bapak banduan, isteri minta cerai, akhirnya tak ada orang datang ziarah dia dekat penjara. Tekanan. Jadi stres. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana dia duduk dalam tekanan macam tu, dalam penjara yang tak ada apa-apa. Sedangkan dia tak buat salah. Buat salah satu hal lah. Yang ni tak buat salah, tiba-tiba kena tangkap macam tu tanpa dibicarakan. Saya cuba bayang pada tuan-tuan, kalaulah penjara dunia sezalim itu, As-Sijin, penjara yang lebih sempit lagi dekat akhirat, lebih lagi zalim, lebih lagi dahsyat dan lebih lagi kemurungan, tension dan sebagainya. Tuan-tuan boleh faham maksud saya? Ini saya nak gambarkan kepada tuan-tuan. Kita boleh nampak. Itu pengalaman saya lah. Kalau saya pergi, memang saya berjumpa dengan orang-orang macam tu, kadang-kadang kita jadi kasihan sebab akta-akta macam ni. Bukan seorang dua orang, tuan-tuan, ramai yang terikat dengan akta-akta seperti ini. Sebab itu hati-hati dalam bab tuan-tuan nak transfer duit ke sekian-sekian akaun ni, lebih-lebih ke akaun luar negara ni, tuan-tuan kena pastikan betul-betul lah akaun tu betul ataupun tidak. Okay? Itu antara kelemahan lah dari sudut undang-undang kita. Sebab itu kita tuan-tuan tengok orang yang jual dadah, dia selamat dan dia kaya sebab dia bijak dari sudut undang-undang. Yang kena tangkap orang yang kerja bawah ni, yang duk edar, simpan dalam beg, bawa jadi kambing apa? Kambing hitam ni kan, duk hantar pergi naik kapal terbang sekian, dia kena tangkap. Yang duk atas ni, yang duk merancana ni, tak kena tangkap sebab tak ada bukti untuk dia ditahan. Yang membawa ni tak bersalah ni, dia ditahan sebab bukti dia memegang dadah dan sebagainya. Okay? Okay? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dalam penjara macam-macam lah. Yang saya pernah tengok, penjara ni dia kan open. Dia punya toilet dia kan rendah. Dia ada dinding dia tinggi ni je. Lebih kurang lah meja ni tinggi ni, tembok. Saya pernah program dalam masjid, dalam penjara, tempat panduan solat tu. Masa saya duduk di situ, tengah-tengah kuliah, tiba adalah 2-3 orang banduan dia minta keluar. Dia tu nak pergi toilet. Sampai ke belakang dia duduk. Saya tak, apa benda dia buat? Kita tengah kuliah ni, macam pelik juga apa benda dia buat kat belakang tu. Rupa-rupanya dia kira terkotak hajat dekat situ lah. Bila saya tanya pada pegawai tu, kenapa toilet yang terbuka? Dia kata memang syaratnya tak boleh ditinggikan, tak ada dinding sebagainya. Takut sama ada dia bunuh diri, maksudnya masuk dalam toilet dia bunuh diri, ataupun dia buat sesuatu yang dia tak nak, dia orang tak nak. Jadi kalau dia nak buang kotak hajat dan sebagainya, dalam keadaan terbuka, hanya ada tembok je untuk menutup. Dan dia punya terbuka tu tuan-tuan, kalau malam dia akan jadi gelap kan, malam gelap, semut-semut, tikus lalu dekat ruang-ruang sel tu biasa dah. Masuk join sekali tidur kan, tu biasa dah. Benda tu kalau saya masuk tuan-tuan, kita dalam keadaan, saya sendiri dalam keadaan murung. Saya itu ada saya punya jadual, saya masuk masa PKP hari tu, bulan 3 atau bulan 4 itu saya punya jadual.
Saya dah bersedia lah. Dari sudut mental memang kita dah masuk, dah beberapa kali masuk. Jadi bersedia lah untuk hadapi. Tapi sebabkan PKP, selesai, tak ada masuk dah. Yang ni tunggu tak tahu lah jadual bila lagi keluar. Hujung tahun ni mungkin sekali lagi masuk. Setahun 2 kali saya akan masuk. Dah ada tempoh. Apa ni, buku yang saya rasa baca tentang Nabi Yusuf Al-Sa'id Ah. dia 27 tahun keluar masuk penjara kan. Tapi dia buatkan penjara dia menjadi madrasah. Masya Allah. Tapi nanti tuan-tuan akan tengok jiwa golongan al-abrar ni, Allah Ta'ala sebut innal abrara lafi na'im. Orang-orang abrar ni dia akan tenggelam dalam kenikmatan. Satu kenikmatan syurga, satu lagi kenikmatan dekat dunia. Macam mana keadaan kita akan tengok. Okey, yang ini benda yang tak boleh dijual belilah. Yang ini Allah Ta'ala berikan syurga. Tuan-tuan tengok pada Ibn Taymiyah sendiri pun, ataupun Imam Ahmad bin Hanbal. Bila mereka dipenjarakan, dia kata tak ada masalah. Sebab penjara ni tempat, inilah masa untuk saya berkhalwat dengan Allah Ta'ala. Bila kalau dia dibunuh, dia kata kalau saya dibunuh tak ada masalah. Sebab itulah peluang saya untuk syahid di jalan Allah Ta'ala. Kalau saya dibuang daerah sekalipun, dibuang negara sekalipun, tak ada masalah juga. Itu mungkin rezeki saya untuk melancong, untuk tengok kebesaran Allah Ta'ala. Dia kata apa? Pemerintah, dia boleh hukum saya dengan macam-macam hukuman, tapi dia tak boleh rampas syurga dalam hati saya. Ini orang yang duduk dalam tempat al-abrar. Allah Ta'ala datangkan kenikmatan syurga tu terbiar awal di dunia, di dalam jiwa dia. Hatinya sangat-sangat tenang. Apa-apa musibah pun dia tak rasa itu adalah satu musibah. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu kita tak hairan ulama dahulu, contohnya macam tafsir fi zilalil Quran dikarang dalam penjara kan. Tafsir Al-Azhar dikarang dalam penjara. Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara. Semuanya dalam keadaan dia melihat itu adalah potensi mereka untuk melakukan macam-macam kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, kata Allah Taala, inna kitabal fujjar la fi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apakah itu neraka sijjin? Yang ke-9 kata Allah, kitabum marqum. Itu adalah kitab yang telah tertulis ataupun kitab yang telah terpahat. Yang ini berkaitan dengan takdir lah tuan-tuan. Berkaitan dengan takdir kita. Semua berkaitan dengan takdir kita. Allah Ta'ala dah catat dah. Usia kita sekian, berapa lama, jodoh kita siapa, rezeki macam mana, semuanya dalam takdir Allah. Mungkin kita terfikir, kenapa Allah Ta'ala siap-siapkan takdir ni sebelum Allah Ta'ala ciptakan bumi ni. Ini adalah perkara yang biasa. Contoh saya beri gambaran. Kita nak buat satu rumah ataupun kita nak mulakan satu bisnes, kita mesti ada proposal kita. Kita dah tentukan dah. Saya punya rumah, saya nak design macam ni. Saya nak berapa bilik, berapa toilet, keluasan berapa, bajet berapa. Semuanya dalam kita punya perancangan. Tapi perancangan manusia selalunya tak tepat. Mula-mula buat rumah setingkat, tiba-tiba ada rezeki lebih, jadi 2 tingkat pula. Tak sama perancangan. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah tentukan macam mana kehidupan kita sekian-sekian dengan sekian-sekian takdir. Dan itulah yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Ini kitabul marqum, kitab yang telah terpahat dah. Dia tidak akan berubah sama sekali. Semuanya dah disimpan di lauh mahfuz. Cumanya mungkin kita akan tanya, kalau saya ni contohlah ahli neraka, apa gunanya saya nak beramal soleh? Kan, sebab saya ni ahli neraka. Ataupun kalau saya ni ahli syurga, apa gunanya saya nak beramal soleh? Sebab saya dah ahli syurga. Hakikatnya tuan-tuan, sama ada kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka, mengambil keputusan saya tak payah beribadah sebab saya ahli syurga, ataupun saya dah ditentukan jadi ahli neraka, tak payah perlu beribadah. Jawapannya mudahnya saja tuan-tuan. Kita tak tahu dan kita tak pasti pun yang kita ni sama ada ahli syurga ataupun ahli neraka. Yang kita hanya mengetahui Allah itu adalah Tuhan yang maha adil. Kita melakukan sekian amalan, Allah Ta'ala yang akan membalasi amalan tersebut. Kalau ia amalan baik, Allah balas dengan amalan baik. Melakukan amalan kejahatan, Allah Ta'ala akan balas amalan dengan hukuman kejahatan. Jadinya sama ada kita ahli syurga ataupun ahli neraka itu bukan perkara yang penting. Yang pentingnya lakukan amal soleh dan meyakini Allah itu Tuhan yang maha adil. Apa yang dilakukan, semuanya di dalam ketetapan Allah, dan semuanya Allah akan balas dengan setimpal-timpalnya. Sebab ada juga yang mengatakan kalau semuanya dalam takdir Allah, maka tak perlu hidup ni, sebab hidup ni bukan satu pilihan. Yang ini bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang katakan
kalau apa yang dia buat itu adalah semuanya keputusan Allah, pilihan Allah, ini adalah akidah Jabbariyah. Tuan-tuan boleh baca kitab akidah Al-Farq Baina Firaq, salah satu daripada akidah golongan yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah ni, iaitu akidah Jabbariyah. Kalau dia ni ditangkap melakukan jenayah, dia kata polis tak boleh tangkap dan penjarakan saya, mahkamah tak boleh jatuhkan hukuman saya pada saya, sebab ini adalah takdir Allah pada saya. Allah yang takdirkan saya jadi penyelamat. Itu salah. Okey. Tuan-tuan pernah dengar tak satu ucapan yang selalu kita dengar? Apa ucapan dia? Kita di dunia ni macam dunia ni macam pentas lakonan. Kita pelakon, Allah itu pengarah, kan biasa kita dengar kan. Hakikatnya tuan-tuan, ucapan ni adalah ucapan yang tersasar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab seolah-olahnya kita mengatakan apa yang dilakukan atas muka bumi ni, sama ada kita betul ataupun salah, itu semua takdir Allah. Tak. Ia adalah pilihan. Contohlah Jabbariyah. Contoh saya nak bagi contoh. Macam mana? Okey. Tuan-tuan boleh tak kalau ada seorang lelaki nak berpoligami lah, abang-abang nak poligami kan, jumpa dengan isteri, kata saya nak poligami ni. Isteri pun kata saya tak izinkan abang poligami, ni semua salah sekian-sekian. Yang lelaki pun kata ni bukan pilihan abang, ini takdir Allah saya berpoligami. Boleh terima ke tidak? Boleh terima ke tidak? Mana nak tolak takdir? Macam mana saya nak tolak takdir ni? Takdir saya berjodoh dengan sekian ni, saya berpoligami, takdir. Betul atau tidak? Itu pilihan ke takdir sebenarnya? Okey, kita pun kata ni pilihan bukan takdir. Tapi dalam part yang lain pula kita kata ni takdir. Boleh faham tak saya? Maksudnya tadi tuan-tuan pun kata saya ni pelakon, Allah itulah pengarah dunia dan pentas lakonan, semua yang saya buat ni semua adalah aturan Allah, takdir Allah. Sebenarnya walaupun ketetapan dunia ni memang Allah dah tentukan, tapi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita tetap ada pilihan. Okey, tuan-tuan nak makan, tuan-tuan tak nak makan pun tak apa. Tuan-tuan nak beli kereta sekian, Mazda ke Honda ke, terpulang, itu semua adalah pilihan daripada kita. Okey. Allah Ta'ala hanya letakkan kepada kita ada syariat. Kita buat sahaja. Buat amal soleh, kamu masuk syurga. Kamu lakukan kejahatan, kamu akan masuk dalam neraka. Semuanya adalah pilihan kepada kita. Dan sebenarnya setelah kita bercerai, dah ditakdirkan jodoh kita setakat ini. Kita semudah tu dan kita menyalahkan Allah Ta'ala sebenarnya. Kan? Saya dah usaha dah. Contohlah tuan-tuan pernah dengar kisah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni kan anak angkat Nabi SAW yang paling Nabi sayang. Dia ni hamba kepada Khadijah. Bila kahwin dengan Nabi, Khadijah hadiahkan Zaid ni kepada Nabi SAW. Jadi anak angkat Nabi. Dan Nabi pernah binkan Zaid bin Muhammad. Allah Ta'ala haramkan, Allah ditukar oleh Zaid bin Harisah. Dia kahwin dengan seorang wanita menantu pilihan Nabi, Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ni menantu pilihan Nabi. Seorang anak kesayangan Nabi, seorang lagi menantu pilihan Nabi. Ini dua-dua ni perfect lah. Kahwin-kahwin tuan-tuan, Zaid bin Harisah dengan Zainab bin Jahsh ni dua-dua yang terbaik lah. Kahwin-kahwin tak sampai penghujung usia mereka bercerai. Mereka bercerai ni. Kalau kita lah tuan-tuan, nak salahkan siapa? Zaid bin Harisah ke Zainab binti Jahsh? Rasa-rasa lah kita nak salahkan siapa ni? Ni berkahwin ni tapi bercerai juga. Nak cakap Zaid ni anak kesayangan Nabi ni. Ni panglima perang Nabi ni. Dia satu-satunya sahabat Nabi yang mengetahui lebih kurang 5 syariah. Yang lain 1-2 syariah, tapi dia 5 syariah. Sehingga kan dia ni dikenali dalam kalangan sahabat. Kalau Zaid bin Harisah yang memimpin perang syariah ni, kita mesti menang. Sampai satu ada tanggapan macam tu dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Anak dia Usama bin Zaid naik panglima perang yang paling muda zaman Nabi. 16 tahun tak salah saya, 15 tahun lebih kurang. Dia naik. Abu Bakar, sahabat-sahabat besar ni tak setuju. Dan Nabi kata apa? Kalau kamu tak bersetuju dengan pilihan Usama bin Zaid jadi panglima perang, samalah kamu menafikan kewibawaan Zaid bin Harisah. Cerita Zaid bin Harisah ni sangat, ketokohan dia diakui lah, anak kesayangan Nabi. Bahkan dalam satu riwayat kata, kalau sahabat-sahabat Nabi ada melakukan benda yang Nabi tak suka, jadi cara dia nak minta maaf, nak kurangkan Nabi marah ni, dia akan hantar Zaid bin Harisah ni untuk bagi tahu pada Nabi SAW.
Sebab ni anak kesayangan Nabi kan. Jadi bila Zaid bin Harithah beritahu, Nabi kurang marah. Kahwin pula dengan Zainab binti Jahsh, menantu pilihan Nabi. Tuan nak kata apa? Bercerai. Hakikatnya tuan-tuan, bukan salah Zainab, bukan salah Zaid. Okay, dua-dua tak salah pun. Tapi perceraian itu adalah sebenarnya mungkin penawar kepada kesulitan ataupun ketidaksefahaman mereka. Selalu orang nampak bila bab cerai ni, ini penamat dalam kehidupan. Kalau bercerai, mesti suami yang salah atau isteri salah. Tak semestinya. Kita kena jaga mulut kita ni ataupun sangkaan kita ni supaya tak meletakkan pada tempat-tempat seperti itu. Okay? Ini kita kena belajar. Dalam rumah tangga Nabi pun ada kes perceraian. Dan yang lebih hebat lagi tuan-tuan, Zainab binti Jahsh ni akhirnya dia berkahwin dengan Nabi SAW atas arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tuan-tuan pun rasa, oh rupanya dia bercerai sebab nak kahwin dengan Nabi kot. Ini ada pintu belakang kan? Ni bukan tuan-tuan. Bukan. Kenapa berkahwin dengan Zainab, akhirnya berkahwin dengan Nabi SAW? Allah Ta'ala turunkan perintah tu kepada Nabi supaya memansuhkan, menghilangkan satu tanggapan anak tiri, dia kahwin dengan, ni anak tiri, dia bukan anak tiri, anak angkat, kahwin dengan sekian, bercerai. Bagi orang Arab Quraisy zaman tu, dia menyangka menantu tu yang dah diceraikan tu dah dikategorikan sebagai anak menantu dia. Macam mana kata tuan-tuan Anak angkat, maksudnya anak angkat. Anak angkat sebenarnya hukumnya boleh berkahwin dengan isteri anak angkat tu yang diceraikan. Tak ada pertalian darah. Isunya Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita ni syariat. Nak bagi tahu pada masyarakat dibenarkan berkahwin sebab Zaid bin Harithah bukan anak Nabi SAW. Dia adalah anak angkat. Tidak ada pertalian darah. Jadi isterinya tu boleh berkahwin dengan bapa angkat tersebut. Okay? Melainkan sebab zaman Arab Quraisy, anak angkat dianggap macam anak dia sendiri, ada pertalian darah. Jadi menantu yang dah diceraikan pun tak boleh berkahwin dan sebagainya. Jadi itu hukum dia. Dan itu yang kita kena faham. Tapi misalnya anak angkat tu jadi anak sesuai dia, Tak boleh lah. tak boleh tak kahwin dengan isteri anak angkat tu. Tak boleh lah. Tak boleh kan? Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tengok ayat 10. Ayat 10, 11 dan 12. Allah Ta'ala sebutkan wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tiga perkara tuan-tuan, kenapa mereka jadi fujar, derhaka kepada Allah. Kata Allah Ta'ala pertama, celakalah yauma idzil lil mukadzibin, pada hari kiamat nanti golongan yang mendustakan hari kiamat. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, iaitu golongan yang menafikan dan mendustakan hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidaklah orang yang mendustakan hari kiamat itu melainkan orang yang mu'tadin athim, yang melampaui batas dan juga yang melakukan dosa. Okey. Tiga ayat ni tuan-tuan, 10, 11 dan 12, Allah ulang ada satu kalimah yang sama, iaitu kalimah mukadzibin, yukadzibun dan yukadzibu. Dia datang daripada kalimah kadzaba, maksudnya dusta. Okey, dusta. Dusta pada ayat ni tuan-tuan, dia berbeza dengan bahasa kita. Dalam Quran, bila Allah Ta'ala sebut dusta, dia berbeza dengan bahasa kita. Bahasa kita, kalau dusta ataupun bohong ni, benda yang tak ada, kita kata ada kan. Contohlah, saya tanya tuan-tuan, saya ni ada PhD, tak ada pun, tapi saya kata saya ada PhD. Benda tak ada, kita kata ada. Tapi dusta dalam bahasa Quran, benda yang ada dinafikan kewujudan dia, itu namanya dusta. Akhirat wujud, tapi manusia tu perangai dia macam tak ada wujud akhirat. Dia tak percaya langsung ada nyari pembalasan. Sebab itu dia sanggup melakukan maksiat, ambil rasuah, gelapkan duit syarikat dan sebagainya. Okay, itu bezanya. Jadi Allah Ta'ala nak highlight kenapa mereka ni jadi fujar, derhaka kepada Allah, sebab mereka menafikan, mendustakan adanya hari kiamat. Itu kesan paling buruk dalam kehidupan manusia. Okay? Kesan buruk dalam hidup manusia ni bila dia menafikan adanya hari kiamat. Kita tuan-tuan, mungkin di mulut kita kata saya ni beriman pada Allah, saya beriman pada hari kiamat. Tapi yang sepatutnya nak tahu dia beriman ataupun tidak kepada Allah dan hari kiamat, dia dizahirkan dengan tindakan dia. Okay, orang yang benar-benar beriman pada Allah dan hari kiamat,
dia mesti terzahir dengan perbuatan dia. Okay? Dia tidak akan melakukan maksiat, dia tidak akan melakukan dosa. Itu bukti, itu parameter kita. Kita nak sukat kita punya keimanan pada Allah ni, tengok berani ataupun tidak kita buat maksiat. Kalau berani melakukan maksiat, maka itu tanda keimanan pada Allah Ta'ala ni dan juga pada hari kiamat masih lagi belum sempurna. Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, pertama kata Nabi, dia tidak akan menyakiti hati jiran. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat. Yang kedua kata Nabi, dia akan fal yukrim dhaifa, akan muliakan tetamunya. Ketiga Nabi ulang lagi sekali, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, fal yakul khaira aw liyasmut, dia akan cakap benda yang baik ataupun dia akan berdiam diri. Maknanya Nabi terangkan, tanda orang yang betul-betul beriman pada Allah dan hari kiamat, dia mesti terzahir akhlak mulia. Automatik dia tak akan berani melakukan apa-apa maksiat dan dosa, sebab dia tahu semuanya akan dibalasi, akan dihukum dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sekecil-kecil perkara. Okey. Jadi ini kenapa jadi golongan fujar? Sebab menafikan hari kiamat. Tuan-tuan perhatikan ayat yang ke-12, ada kalimah mu'tad, ada kalimah athim. Ada beza tuan-tuan dalam kalangan ulama tafsir kalimah mu'tad dan kalimah athim ni. Mu'tad ini iaitu orang yang melakukan dosa melalui fizikal dia. Maknanya fizikal, dia pukul, tampar orang, dia tumbuk orang, apa-apa fizikal lah, yang dosa melalui fizikal. Athim iaitu dosa melalui ucapan dia, percakapan dia. Dia tak sentuh orang, tapi perkataan dia, perbuatan dia tu, percakapan dia tu menyakiti hati orang lain. Yang kedua, muqtadin ni iaitu dosa sesama manusia, manakala athim adalah dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikepilkan kalimah kullu muqtadin athim. Muqtadin dosa, athim pun dosa. Tapi dia ada perbezaan dari sudut dia punya definisi dia. Okey. Baik. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-13. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Golongan-golongan fujar ni yang derhaka kepada Allah ni, idza tutla alaihi ayatuna, bila mana kami membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, qala, mereka akan tuduh Nabi SAW, asatirul awwalin. Ni Quran ni semuanya dongengan-dongengan sajalah. Ni cerita-cerita orang dulu-dulu, tak ada apa manfaat pun. Yang ni benda-benda yang lapuk dah. Saya rasa tuan-tuan ucapan ni relevan sampai hari ni. Saya tak payah sebutlah pada tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan ingat, ada beberapa tokoh di dunia, di negara kita pernah disela bila cerita tentang perundangan ataupun berkaitan tentang agama melalui Quran. Dia akan kata, ada tuduhan pada dia, kenapa kita perlu merujuk pada Al-Quran sedangkan Quran ni cerita tentang orang dahulu sahaja. Quran dah tua 1400 tahun yang lalu, kan? Dah benda dah lama dah. Sekarang isu sekarang, macam mana benda yang dah lama tu boleh selesaikan isu zaman hari ni? Okay? Ini ucapan yang saya rasa tak mengejutkan. Sebab itulah yang Allah Ta'ala sebutkan. Golongan-golongan ni akan sebut asatirul awwalin. Benda-benda dalam Quran ni semua cerita-cerita dongeng dia, benda-benda yang tak relevan, benda yang tak boleh selesaikan masalah orang hari ni. Kita dah duduk zaman moden dah, masalah kita lebih macam-macam lagi. Asalnya tuan-tuan, Quran dia mendetailkan berkaitan dengan prinsip. Isu masalah memang macam-macam kan, tetapi prinsip tak berubah. Itu agama kita. Babak furuk kan kita bermacam-macam, tapi dalam sudut prinsip tak berubah. Benda tu kekal. Dan itu memang jelas disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ucapan-ucapan daripada Quraisy ni sentiasa menuduh Nabi sebagai asatirul awwalin, cerita-cerita dongeng saja. Yang ke-14 Allah Ta'ala sebutkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekali-kali tidak, sebenarnya bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati-hati mereka ini telah apa yang telah mereka lakukan, semuanya itu telah menutupi hati-hati mereka. Rana ala qulubihim, hatinya telah ditutup oleh Allah Ta'ala, ma kanu yaksibun, melalui apa yang telah mereka lakukan. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Dan mereka nanti dekat akhirat nanti
akan dalam keadaan lamah jubun, terhalang daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian riwayat kata apa? Lamah jubun ini mereka akan terhalang daripada rahmat dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Siapa yang derhaka kepada Allah melalui dua ayat ini jelas ditekankan di sini dia akan dapat dua bencana. Satu bencana dunia, satu lagi bencana akhirat. Apa bencana dunia? Bencana dunia Allah Ta'ala akan tutup hatinya dengan dosa. Hitam legam jadi berkilat lah tuan-tuan dosanya. Apa-apa hidayah pun tak akan sampai pada dia. Hatinya tertutup selama-lamanya. Bala dan malapetaka yang lebih besar dekat akhirat nanti, iaitu mereka akan terhalang daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 15 ni tuan-tuan yang mengatakan kalimah lamah jubun, dia akan terhijab daripada melihat wajah Allah ni. Ini pandangan daripada Imam Syafi'i dan juga pandangan daripada Al-Hafiz Ibn Kathir. Ada dua tuan-tuan. Satu, hatinya terhalang untuk melakukan kebaikan, ditutupi dengan dosa. Kedua, akhirat nanti dosa bala petaka yang lebih besar, matanya akan terhalang daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dekat akhirat nanti melihat wajah Allah itu adalah kemuncak kenikmatan di dalam syurga di akhirat nanti. Okey, jadi ini bukan main-main ni. Ini satu kerugian yang sangat-sangat besar. Okey, baik. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-14, kalimah rana ala qulubihim. Macam mana Allah Taala kata apa? Setiap tindakan kita akan menutupi hati-hati kita ni tuan-tuan. Sebenarnya benda ni kita boleh detect. Dia ada simptom-simptom dia. Contohlah, kalau dari segi fizikal kita, kalau diserang penyakit, demam dan sebagainya, kita boleh kenal pasti simptom dia. Badan jadi panas, tekak jadi perit, kan, mata jadi sakit, selera makan tak ada. Itu kita tahu kita demam, tak sihat. Hati kita pun ada simptom kalau dia berpenyakit. Ada 3 keadaan. Pertama, bila dia melakukan dosa, dia akan mudah rasa bersalah. Maknanya dia buat dosa ni, dia 3 keadaan hati lah. Bila buat rasa dosa, dia akan rasa bersalah. Ini hati biasa lah, orang awam kan. Kita buat dosa, kita akan mudah rasa bersalah dan mudah untuk bertaubat. Yang kedua, bila dia melakukan dosa, dia rasa biasa sahaja. Dia rasa biasa, dia tak rasa bersalah dan tak rasa apa-apa pun. Buat dosa tu biasa saja. Yang ketiga, tuan-tuan pernah jumpa tak ada orang, kawan-kawan kita ke, siapa-siapa kenalan kita, kita kata pada dia, kita keluarkan musafir, kita singgah solat kejap boleh tak? Pergi shopping mall kan, tempat solat boleh? Kita pergi solat kejap boleh? Pergilah surau masjid solat. Kawan tu duduk kat luar. Kita pergi solat, dia duduk kat luar. Dalam keadaan dia tahu solat tu wajib, tapi dia tak rasa apa-apa. Ini salah satu petanda juga penyakit hati. Tapi yang ketiga tuan-tuan, yang lebih bahaya lagi, simptom penyakit hati ni, iaitu bila dia melakukan dosa, dia rasa manis melakukan dosa. Okay? Masa ni tuan-tuan, cepatlah cari penawar bagi penyakit hati. Okay? Jadi kita dah tahu dah peringkat hati kita macam mana sekarang. Sama ada tahap yang pertama, melakukan dosa, cepat rasa bersalah, ataupun tahap yang kedua, melakukan dosa tak rasa apa-apa, ataupun tahap yang ketiga, melakukan dosa kita rasa manis melakukan dosa. Sebab melakukan kebaikan kita rasa jadi letih. Duduk buat baik ni, duduk dalam majlis ilmu, kita rasa Allah jemunya lah. Jadi kita dah boleh rasa pada perasaan kita lah. Wallahualam, ni bergantung pada masing-masing. Okay? Jadi kita boleh kena pasti. Baik, yang ke-16 tuan-tuan, Allah Ta'ala sebutkan, thumma innahum lasalul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Baik. Ayat yang ke-17 ni tuan-tuan, ada sebahagian daripada para ulama sebahagian daripada para ulama menyebutkan ucapan pada ayat ke-17 tu, yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun,
sama ada ia adalah ucapan daripada Allah ataupun dia ucapan daripada para malaikat kepada penghuni-penghuni neraka. Maknanya kalimah kata azab ni, inilah azab yang dahulu kamu dustakan, sekarang kamu masuklah ke dalam neraka jahanam tersebut. Maka ketika itu dalam keadaan sama ada ucapan tu daripada Allah ataupun daripada para malaikat. Tapi ada sebahagian kata dia adalah ucapan daripada Allah dan itu ucapan Allah yang terakhir kepada penghuni neraka. Sebab kalau kita dekat dunia masuk dalam penjara tuan-tuan, kita tetap ada peluang untuk keluar. Ada perbicaraan lagi dekat mahkamah. Tapi masuk dalam neraka Allah, tidak ada lagi perbicaraan dan tidak ada lagi perguam bela. Kamu masuklah selama-lamanya, Allah Ta'ala tak akan zahirkan dirinya pada kamu dan dia tidak akan berkata-kata kepada kamu. Allah Ta'ala akan palingkan dirinya daripada manusia yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini adalah satu azab yang lebih dahsyat yang Allah Ta'ala sediakan bagi golongan-golongan fujar di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey tuan-tuan, kita berhenti pada ayat ke-17 ini. InsyaAllah nanti ada kesempatan kita sambung lagi pada bahagian yang ketiga, bermula daripada ayat yang ke-18. Apapun saya mohon maaf, dan yang saya agak terganggu dengan bunyi-bunyi yang datang ni. Jadi banyak saya punya poin-poin saya yang terganggu dan terlupa. Tak apalah, insyaAllah pada kesempatan yang akan datang saya akan detailkan kepada tuan-tuan kenapa Allah Ta'ala sediakan dalam neraka ada 7 lapisan, manakala pada syurga ada 8 lapisan. Ini dalam pandangan-pandangan ulama tafsir ada memberikan pandangan-pandangan mereka. Okay, kenapa ada 7 lapisan dan sebagainya. Dan Nabi SAW ada sifatkan, detailkan neraka ni sepanas macam mana keadaannya, azabnya macam mana, keluasannya macam mana. Yang ini kita akan tengoklah. Kemudian wajah-wajah penghuni neraka bagaimana keadaannya, dan apa makanan dan minuman bagi penghuni neraka. Semuanya akan, insyaAllah kita akan sentuh pada kesempatan yang akan datang, ya, insyaAllah. Apapun, saya mohon maaf kalau ada kesilapan dan sebagainya. Mohon teguran daripada semua. Semoga ada manfaat daripada majlis ini dan semoga ada kebaikan. Dan saya mohon pada semua, kalau ada manfaat minta dipanjang-panjangkan dan juga disampaikan kepada kenalan-kenalan kita, insyaAllah. Jadi ada apa-apa soalan ke untuk kita buka sebelum kita berakhir? Ni ada online ni, dia kata kalau dah pilih, itulah takdir kamu. Betul ke? Mana jodohnya itulah. Tak tahu dah muka tu. Okey. Allah saya tak boleh jawab, tak tahu lah jawab. Okey, ada soalan lagi? Ada lagi? Ada lagi.